So sebelum kita sambung kuliah kita untuk array, saya nak patah balik sikit untuk dekat operator dengan expression. So yang ni tambahan lah, ada dalam nota. So nanti saya akan share dalam group WhatsApp tu. Ataupun kalau ni lebih afdal awak salin kalau sempat. Baik. So sebelum ni saya ada mention tentang dia punya precedence dia, keutamaan dia. Dia lag sikit lah dengan hari ni. Internet boleh slow pun. Okay. Baik. So ini dia punya ringkasan bagi kesemua operators. Dia punya keutamaan dia lah. Okay. So yang paling tinggi, yang paling utama adalah parenthesis, dalam kurungan. Kemudian unary plus minus, yang ni yang unary plus ada yang plus 1 plus minus 1 semua tu lah, yang plus plus counter plus 1 tu lah. Okay, itu maksudnya unary plus minus. Kemudian operator not. Seterusnya barulah tambah tolak, darab bahagi modulus. Okay, dan di bawah dia barulah tambah tolak. Kemudian barulah comparison ataupun relational operators. Dan last sekali barulah logical operators. Okay, tak apa, nanti boleh tengok balik YouTube. Tengok kelak-kelak pun bagus. Yeah. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Gratis guys. Okay. Boleh? Baik. So itu dia punya ringkasan bagi keutamaan dia lah. So apa yang kita akan buat dulu. Dalam betul kita tak ada benda ni. So di tambahan dia. Okay. Kemudian yang ni dia punya apa sikit dia ni hari ni. So kalau based on keutamaan ni adalah apa yang kita nak kira dulu. Contoh 3 tambah 4 darab 4 lebih besar pada 5 darab kurungan 4 tambah 3 tolak 1. Okay. So kita akan buat apa dulu? Kalau buat apa dulu? Dia lari ni, maknanya garis kurungan dia. So kita akan buat kurungan dulu. So kita akan buat yang ni dulu So selesaikan yang tu dulu. So akan dapat 7. Kemudian kita buat apa? Darab. Okay, so dia akan buat yang ni, darab ni. So jadi 3 tambah 16 lebih besar pada 5 darab 7 darab 1. Okay, kalau tengok darab dia 2. 4 darab 4 dengan 5 darab 7. Tapi kita buat yang mana dia bila sama keutamaan, kita buat yang mana yang jumpa dulu lah. Jadi ke kanan. Okay, so kita buat 4 darab 5. Dia sekarang ni bila ada logical dengan relational, output dia adalah hasil akhir output. Maksudnya jawapan akhir dia adalah true false lah. Boleh faham kalau pengiraan biasa baru dia jawapan akhir tu nilai. Okay. So tengok, seterusnya 3 tambah 7 darab 2. So dia akan dapat 17. Sebab apa? Sebab kita darab dulu. So 3 tambah 14. Betul? 9 bahagi 3 tambah 12 bahagi 4. So dia dapat jawapan 6. Dia dapat 6. Ingat, bila bahagi kalau nombor integer macam mana? Dia akan ambil dia punya yang atas saja. Betul tak? So 9 bahagi 3, okey dapat 3. Kemudian 12 bagi 4 dapat 3 juga. So 3 tambah 3 jawapan dia 6. Alright. Yang bawah 6 modulus 4 tambah 1. So yang paling mula-mula kita dapat adalah modulus. So selesaikan 6 modulus 4 bagi dia 2. Betul? So 2 tambah 1 3. Okay. Kemudian di 3 tambah 4 equal to 8. So
cara kita baca dia, adakah bila sama dengan ni, kita nak check, bukan assign value dua sama dengan ni. So adakah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, itu maksud dia. So adakah 3 tambah 4 sama dengan 8? So false, itu jawapan dia adalah false, itu maksud dia. Selesaikan tambah dulu, dan baru kita check dia punya relational dia. Yang bawah tu 3 tambah 5 darab 2 tak sama dengan 3 darab 5. So selesaikan darab dulu. 5 darab 2, 10 tambah 3, 13. Kemudian yang ni pun selesaikan darab dia sebelah dia. So 15, so 13. Sama dengan 15. Yes, true. Sorry, saya kena cut 2 kali. Alright. Shopee. Alright. Tak apa lagi saya edit. Macam nak ajar nak edit. Okey, kemudian 7 kecil daripada 9 tolak 2. So selesaikan yang ni dulu. 9 tolak 2, 7. So 7 kecil ke 7, false. Itu jawapan dia. Okay, so yang ni 3. Okay, kita gambar apa dulu? So kita gambar darab dulu. So 5 darab 2, 10. Kemudian ada lagi darab? Tak ada. Yang ini, hilang. Okay, so yang ni kita gambar kemudian sekali, N ni. N. Yang ni dengan ni sama. So kita cek yang ni dulu. So adakah 3 lebih kecil daripada 10? 3 kecil daripada 10? So kita akan dapat true. Kemudian di sini 3 tambah 4, 7. Adakah 7 sama dengan 8? False. So true and false. False. Itu cara nak selesaikan dia. Boleh? Alright, cantik. Next. Yang ni pun awak kena ada kemahiran juga untuk tulis daripada formula matematik biasa ke penulisan formula dalam coding. Okay, sebab dalam Java kita tak boleh buat bahagi pecahan macam biasa, betul tak? So kita kena tulis satu line formula. Contoh, kalau tengok formula ni macam pening jugalah, 3 tolak 4x bagi 5 tolak bla bla kurungan macam-macam. So kena translate, kalau nak tulis dalam Java kena buat macam bawah tu lah. Kena pandai pakai kurungan dan kena susun keutamaan based on precedence tu. Jelas Okay. Contoh. So kalau S equal P tambah Q tambah R, formula biasa. Kalau dalam Java kita tulis yang ni macam biasa lah, tambah sahaja. Dari segi spacing tu tak ada masalah. Antara P dengan simbol plus tu awak space tak ada masalah. Okay. Kemudian nombor 2 tu, A tambah B kurungan, kemudian darab C tambah D kurungan, darab E tambah F. Kalau dalam matematik biasa, tak darab pun dia dianggap sebagai darab, bila 2 kurungan, betul? Tapi dalam Java tak boleh. So dia kena letak simbol darab, star tu. Okay. Kemudian 3, B kuasa 2 tambah 4 AC. So dalam tulisan biasa juga, dalam Java tak ada simbol kuasa 2. Kalau nak pakai juga, kita kena pakai function untuk power. Nanti kalau ni tanya cikgu nanti, macam nak buat function power, maka kita panggil function, kena import max function, java.util.max kalau saya silap saya. Okay, dia dah boleh pakai power lah, tapi nak simple, tulis B kuasa 2, B darab B lah. Okay. Kemudian tambah 4 darab A darab C. Okay, kalau tengok tak ada kurungan, tak ada masalah sebab dia akan buat darab dulu baru dia akan tambah. Betul tak? Maknanya dia akan buat yang ni dulu, kemudian baru dia tambah. Kalau nak letak kurungan pun lagi bagus sebenarnya. So kita letak kurungan dalam coding. Macam tu. Jelas Kemudian yang bawah, okay, bila bahagi kita ni, A tambah B bahagi C tambah D. Pecahan kan? So dalam Java, kita itulah, kita pakai slash. Sama juga, dia akan buat bahagi dulu. So tak kurungan pun, tak apa. Nak lebih selamat, kurungkan bahagi B dengan C supaya dia buat dulu. Jelas? Okay. Kemudian yang bawah tu, 1 bahagi
1 darab X kuasa 2. So, 1 bahagi, okay. Dalam kes ni kena kurung. Sebab kalau awak kalau tak kurungan, dia akan buat bahagi dulu. Betul tak? So, 1 darab X darab 1 tambah X darab X tu kena kurung dulu lah. Kena buat itu dulu, barulah boleh dibahagikan dengan 1 jadi. Jelas? Okay. Ada nak tanya tentang ni? Kita nak tulis formula keutamaan ni. Alright. So yang ni macam tadi lah. So bila awak run program, kena dapat macam ni lah. Tak apa, nanti awak boleh tengok dalam nota yang saya bagi nanti. Okay. So yang ni pun saya cuma letak jugalah dalam nota sebelum ni. Okay, ni contoh add to number, senang je. Cuba tengok contoh yang ni. Nak cari quotient and remainder. So nak cari bahagi dan hasil bahagi dan baki dia. So quotient ni dia punya hasil bahagi dia lah. So kalau quotient kita akan pakai bahagi biasa. Kalau remainder kita akan pakai modulus. Saya buka mic dah. Sekejap. Okay. Baik. So kalau tengok kat sini dia pakai integer dividend ke dividend 25 divisor 4. So dia akan bila quotient dia bahagi biasalah. So dividend bahagi divisor. Tapi kalau nak ambil dia punya modulus atau remainder kita pakai modulus. Jelaslah itu. Kemudian aplikasi modulus dengan ni kita boleh pakai di mana? Kita boleh pakai bila nak check even or odd number. Betul tak? So bila dibahagi dengan 2, tak ada baki dia adalah even. Ada baki dia odd. So kita check dekat sini, nampak tak? If number tu bahagi 2 sama dengan kosong. Maksudnya number tu bila bahagi 2, tak ada baki, tu maksudnya. Bila tak ada baki dia adalah nombor benar. Bila ada baki, else dia adalah nombor ganjil. Kalau awak nak ubah sebaliknya, if number modulus 2 tak sama dengan kosong pun boleh. Kalau pakai tak sama dengan kosong, simbol ni, tanda seru ni, so dekat sini akan jadi odd lah, yang bawah even. Dia faham tak? Kita boleh ubah-ubah benda tu. Orang kalau awak fahamnya, kita boleh ubah-ubah, tak masalah. Okay. Yang ni aplikasi nak tengok tu lah, operator tu. So kalau tengok dekat condition dia sekarang ni, dia apa? Dia check adakah karakter variable CH equal A kecil atau, dia dah atau kat sini. So condition dia akan check apa? Dia akan check sama ada karakter tu sama dengan nilai A, E, I, O atau U. Dalam kes ni huruf kecil. So kalau benda ni maknanya dia tahu-tahulah nombor huruf vowel, so dia keluar vowel. Selain daripada tu dia adalah consonant. Apa tak kita boleh apply tu? Benda tu. Okay, habis. Ada tanya apa sekarang ni? Itu tambahan ni. Jelas Baik, so kalau ada masalah kita akan patah balik ke kita punya array. Okay, baik. So kelas kita yang minggu lepas, hari Sabtu kita dah stop dekat sini lah. Maksudnya kita boleh gunakan array untuk cari maximum value ataupun maximum element, indeks mana yang nilai paling tinggi ataupun nilai paling rendah. Okay, so nanti awak tengok balik lah. Kalau tak faham, tanya Baik, so sekarang kita nak sambung. So kita nak masih lagi nak perform operation menggunakan array. So selain daripada buat carian nilai tinggi nilai rendah, kita juga boleh buat linear search. Yang ni awak kena buat dalam assignment nanti ni. Okay, so linear search ni apa? Kita nak buat carian pada data dalam array dan kita akan return balik value dan ambil nilai based on kita punya search key tu lah, nilai yang kita nak cari tu. Okay. So fetching is the process of looking for specific element in an array. For example, discovering whether a certain score is included in a list of score, also known as sequential search.
Searching a list for a given item is one of the most common operation performed on a list. Baik, so bila kita ada senarai data ataupun senarai, contoh kalau orang tu simpan markah dan sebagainya, semua markah tu masih lagi disimpan, betul tak? Jadi dia boleh hold multiple value, betul? So kita boleh, anytime kita boleh refer balik ke semua value tu, dan kita boleh buat carian based on value. Contoh katalah kita ada markah, array markah, so kita nak cari berapa orang yang markah lebih 50, contoh dia. Ataupun kita nak cari, ada tak student dalam, ada tak markah dalam array tu yang 80, spesifik 80 markah, nak list out berapa orang dan sebagainya. So kita boleh buat benda tu gunakan array. Okay. So macam mana cara kita nak buat? Sebenarnya senang saja. Kita cuma search balik, refer balik setiap elemen dan compare nilai dia dengan apa yang kita nak check. Contoh tadi kita nak cari markah yang 80 markah. Siapa 80 markah dalam tu? So kita cuma compare 80 dengan setiap value dalam elemen tu. Faham tak? Dalam index tu. Itu saja yang kita buat. So kita akan compare semuanya. Kita akan pakai looping juga lah. Contoh kat sini, dia kata search array sequentially starting from the first array element. So kita kena tengok setiap satu elemen dalam array tu daripada indeks kosong sampai last sekali. Okay. Kemudian based on search element tu, based on search item tu, kita tengoklah nak buat apa. Kita nak ambil value dia ke, ataupun nak ambil nombor indeks ke, tu lah. Okay. Contoh kat sini ada 7 element. So linear search approach compare the key element which is element in array. Jadi dia akan compare kita punya carian kita dengan value dalam array. Bagi setiap index. If a match is made, the linear search return the index of the element. If array that matches the key, no match is found, the search return 1. Okay, ni kita set. Nak return negative 1 boleh, nak return negative 1 pun boleh. Ataupun nak return pula no value found pun boleh, tak ada masalah. Kita tengok contoh Baik. So dekat sini public class linear search, kemudian public static int linear search. Ini video ni. Bukan ke public static void main. Betul salah ni? Salah. Okay. Sebenarnya ini yang kita akan belajar kemudian, function ataupun method. Okay. So ini salah satu contoh penggunaan method. Method ni apa dia? Kita create satu function khusus untuk buat certain task. Okay. Dalam case ni, dia create satu method atau satu function untuk buat apa? Untuk buat carian. Nama dia adalah linear search. Kita nanti kalau program biasa kita ada main function, betul tak? Main function tu ikutlah kita nak buat apa dalam tu. Dan dalam main function tu kita boleh panggil pula another method yang dia perform dekat tempat lain, kemudian dia hantar value kat situ je. Okay, tak apa, tak payah apa ni. Kita akan belajar kemudian method ni. Cuma nak beritahu kat sini, apa yang dia buat kat sini sangatlah dia akan search setiap elemen dalam array. So apa yang dia buat, cuba tengok looping ni line 4 ni. Cuba tengok looping ni, start daripada sini So for I sama dengan kosong, I less than list.length, I plus plus. So dia akan buat satu looping daripada kosong sampailah lebih kecil daripada size array. Dari itu nama list. List.length ni size dia, betul tak? Okay, katalah dia 10, so dia akan sampai 9 lah, kosong sampai 9, loop 10 kali, tapi nombor loop itu sama dengan nombor indeks, betul tak? Okay. So kemudian dia kata ni, if key sama dengan list index. Okay, apa yang dia buat kat sini? Dia akan check, adakah katalah key ni nilai yang kita masuk lah, nilai yang kita nak search. Kita nak search berapa nilai, katalah 50. So kat sini dia akan check, adakah 50 sama dengan list index. So dia akan check, bila list index kosong, dia akan check apa value dalam tu. Kalau value dalam tu sama dengan 50, dia akan true. Kalau bukan, jadi false, dia tak buat. Faham tak? Kita check value dalam index tu. So untuk loop pertama, I kosong, so dia akan check list bagi index kosong lah, betul tak? Dia akan compare, adakah list index kosong ni sama dengan 50, katalah ni 50 key ni, variable key ni, dia faham tak? So dia tengah buat carian, dia compare, betul tak? Dia check loop pertama, dia tengok indeks kosong, betul tak nilai sama dengan key dia? Kalau sama, dia akan return I, which is dia akan hantar balik nombor indeks tu.
Maksud dia, yang ni macam dia nak buat apa? Dia nak buat carian data. Data tu wujud tak wujud dalam array, itu maksud dia. Katalah dia masuk nilai 50, dia nak check 50 ni ada tak dalam array, itu maksud dia. Kalau ada, dia jumpa nilai 50 dalam array, dekat dalam kes ni dia jumpa dekat indeks kosong. So, dia akan patah balik, dia akan hantar balik value I ni, which is dia kata key ni ada dekat elemen atau indeks kosong, itu maksud dia. Dia faham tak? Kalau tak jumpa dekat indeks kosong, dia akan loop lagi. Bila loop lagi, dia masuk pula indeks 1 pula, dia check elemen sebelah dia pula. Begitulah sebenarnya sampailah semua elemen dia dah check. Semua indeks dia dah check. Boleh faham tak? Kalau sampai sudah tak jumpa, then dia akan return, kita boleh set, dia hantar balik no value found. Boleh faham tak? Tak jumpa. Maksudnya semua tak ada 50 dalam tu. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Okay. Memang dia berbunyi agak teknikal sikit, tapi bila awak faham apa yang dia flow, yang dia buat, senang je. Tak apa. Kita tengok soalan lain nanti So, yang ni dia pakai method. So, anggapkan, tu ada contoh anggapkan bahawa array list ni ada data tu 1, 4, 4, 2, 5, 3, 6, 2. So, ada berapa elemen tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8, size dia 8. Okay. So, kalau nombor indeks, dia start dengan 0 sehingga 7 lah. Betul? Okay. Kemudian dia check. Sekarang ni dia check linear search list 4. So dia nak check apa nama ni nilai 4 dalam array ni. So bila dia check 4, sekarang loop pertama dia check. Adakah 4 sama dengan item dalam indeks kosong? Tak. So dia akan check pula sebelah. Adakah 4? Yes. So tadi kita kata dia return I. Dia akan return balik indeks number. So dia akan hantar balik indeks ni adalah 1. Maknanya dia jumpa data tu dekat array, dekat indeks 1. Itu maksud dia. Dia faham Kalau yang bawah ni, dia masuk negatif 4. Negatif 4, dia jumpa tak? Dia check tak ada. Sekarang tak jumpa. So kalau based on contoh atas ni, dia akan return negatif 1. Mungkin dia akan set if negatif tu yang tak jumpa lah, tu maksud dia. Alright. Yang bawah negatif 3. So negatif 3 duduk di mana? Kat sini. So dia akan jumpa dekat 5. So hasil carian dia akan dapat apa? Maknanya dia kata item found in index 5. Contoh dia. Kita boleh output macam tu lah. Boleh faham tak? Maknanya dia sekarang ni, katalah kita ada satu array yang simpan maklumat pelajar, yang simpan maklumat apa? Quiz pelajar. Saya nak tengok dalam array tu ada tak student ataupun ada tak value quiz yang contoh berapa? 100 dapat full mark. So kita search saja, masuk data dia 100, then dia akan search dalam array tu. Kalau jumpa dia beritahu yes ada sekat depan, itu maksud dia. Kalau tak ada, dia tak ada, itu maksud dia. Kita buat carian dalam array. Boleh faham tak? Okay. Yang ni kita search dia punya ni lah. Baik, so ni dia punya Java dia lah. Boleh nampak tak? So kalau tengok sekarang dia nama output input dia nama konsol. Kemudian dekat sini dia create satu array nama integer list. Kemudian size dia 10. Betul? Okey, kemudian dekat sini dia akan buat apa? Yang ni dia keluarkan balik saja. Okey. So dia keluarkan balik, dia akan output line 10 sama dengan enter. Kemudian integer list lain dia keluar apa? Dia keluar 10 jugalah. Betul tak? Size bagi integer list lain adalah 10. Okey. Kemudian plus. Okey, tak apa yang tu. Sekarang tengok dekat loop ni. For x sama dengan kosong, index lebih kecil daripada integer list.length, index plus. So dia buat apa? Sekarang ni dia akan input saja. Ni input ke tak? So dia akan input masuk, letak dekat sebarang sana dia pakai index, jadi kita pakai I. So dia akan letak dekat nombor index, based on nombor index tu lah. Dia akan start dengan loop kosong, index kosong, dia akan masuk input dekat index kosong. Begitulah seterusnya sampailah index 9. So letak 10 data dalam array ni. Betul tak? Alright. Kemudian dekat sini dia check pula. Cuba tengok dia kata enter number to be searched.
So kita pun masuklah number. Sekian number dia akan masuk dekat variable number. Okay, kemudian dekat sini lah dia akan, tapi ni dia pakai method juga dan dia tak tunjuk method dia kat sini. So kat sini dia ke method, dia buat carian, boleh pakai cara yang tadi tunjuk tadi tu. So dia akan search dalam apa nama ni kita punya array. And then kalau jumpa, so bila dekat sini, dia sambung kat sini. So kalau indeks yang dia return tadi bukan -1, maksudnya dia jumpa value tu, betul tak? So bila jumpa value tu dia akan keluarkan balik nilai dia. Kalau tak jumpa, which is maksudnya dia hantar balik -1 yang tadi tu. So maksudnya dia akan keluar yang ni lah, not in the list. Okay? Tak apa, nanti kita tengok contoh-contoh yang lain lagi. So bila dia run sample test ni, contoh data yang dia masuk ini. Okay? Kemudian dia masuk untuk dia cari nilai 25. So bila dia perform method untuk carian tadi, dia akan jumpa 25 dekat sini, which is dia adalah apa nama ni yang ketiga tu lah, 0, 1, 2, 3. Position yang ketiga. So dia akan return balik value 3. So dia keluar output tu lah, 25 found at position 3. Maknanya nilai 25 jumpa dekat indeks ketiga dalam array integer list ni. Jelas? Bagaimana? Okey. Contoh data yang sama sekarang dia masukkan 38. Okey, dia punya search key dia 38. So cari memang tak ada, so dia akan return value -1. So bila dia -1 based on yang ni, so bila -1 dia akan bagi S, betul tak? Bila S dia akan keluar not in the list. So dia keluar lah 38 is not in the list. Boleh? Dia faham tak? Macam dia perform operation untuk cari ni menggunakan array. Baik. Ada apa nak tanya? So yang ni penerangan dia sajalah. Nanti boleh tengok balik. Kita letak kat tadi. Ada untuk tadi? In case katalah dalam array tu ada, dia kata dia ada multiple nilai yang sama tapi dia wujud banyak kali. Faham tak? Yang ketiga pun ada, indeks ke-10 pun mungkin ada lagi nilai yang sama. Okey, kita kena ubah sikit lah kita punya ni. Maknanya kita kena ada frekuensi pula. Nak tengok dia appear berapa kali. Ya, sebab kalau pakai yang tadi cuma sekali check mana-mana jumpa sahaja. Okay, so next kita akan tengok pula macam mana dari segi ni lah yang ada frekuensi ni. Kalau tadi kita nak buat carian based on data, sekarang kita nak tengok array kita nak kira berapa bilangan item dalam array tu yang sama dengan kita punya kriteria yang kita cari. Contoh, kita nak tengok dalam array markah berapa yang 100 markah contoh dia. Dia akan kira. Dia jumpa 100, dia kira 1. Jumpa 2, dia kira 2 pula. Itulah sebenarnya frekuensi. Okay? So how to find frequency of a number in an array in Java? Baik, kita tengok dia punya ni So dekat sini kelas main, public static void main, okey. Kelas dia pun nama main ni, tapi kalau boleh elakkanlah kelas nama main, pening pula kan. Dia boleh, dia bukan reserved word sebab apa? Kalau cara ni, main ni adalah reserved word. Betul? Reserved word tak boleh guna sebagai variable ke, nama kelas ke, nama apa-apa tak boleh guna. Tapi dia reserved word hanya huruf kecil. Huruf besar M ni bukan reserved word. Sebab dia case sensitive pula, betul tak? So sebab tu dia boleh guna. Sebab dia M besar. Tapi kalau M kecil memang tak boleh, dia error tu Tapi elakkanlah. Janganlah tiba-tiba awak pergi pakai kelas ni bawa nama if pula. While ke, kelas while kan. While tu huruf besar, W tu huruf besar. Boleh, tapi saya keliru pula dengan statement while ke apa pula kan. So elakkan. Okay, so dekat sini dia create input object nama console. Kemudian dia create satu array nama A. Jenis dia integer, size dia 100. Betul? Kemudian ada variable NLK dan nilai key itu kosong, variable integer. Alright.
Kemudian dekat sini dia kata enter size, dia keluar output, dia keluar from message, kemudian nilai yang input ni akan masuk dekat N. Boleh faham macam ni? Okey, kemudian dia masuk pula enter array element. Kemudian dekat sini for I, integer I sama dengan kosong, I lebih kecil daripada N, I plus plus. Kemudian A sama dengan A bagi indeks I sama dengan kosong. So input ni akan masuk dekat array A berdasarkan kedudukan indeks lah. Bila kosong masuk kosong, satu masukkan satu. Boleh faham tak? So sekarang dia input masuk saja data dalam indeks dalam array A. Jelas tak? Okey. So yang ni cuma input saja. Maknanya kita gunakan loop untuk input data ke dalam array. Itu maksud dia. Belum buat carian lagi, masuk data dulu. Okey. Seterusnya, okey, yang ni baru dia nak tanya. So dia keluar from message enter number for frequency. Kemudian dia akan masuk letak dekat L. So katalah nak masuk apa, 5 ke apa kan, pulang lah. Dia masuk kat L. Then dia buat satu lagi loop. For I sama dengan kosong, I lebih kecil pada N, samalah dia akan based on nilai array tadi. Kemudian dia check if L sama dengan AI. Maksudnya dia akan check adakah nilai L ni, katalah kita letak 5. So adakah 5 sama dengan data dalam elemen I ni. Contoh kalau kosong, dia check dalam elemen dalam indeks kosong sama tak dengan nilai L. Itu maksud dia. Di mana? Bila sama, dan dia akan update bilangan variable K. K plus ni, K plus tambah 1 lah. Maksudnya bila jumpa dia kira 1. Jumpa lagi dia kira jadi 2. Jumpa lagi dia kira jadi 3. So dapatlah frekuensi dia. Betul tak? Bayangkan sekarang ni, array tadi ni dia simpan satu data. Katalah kita set dia 10. So 0 hingga 9. Dalam tu ada apa? Katalah ada 10, 20, 10. 5, 9, 10, 5 contohlah. Okey. Kita pun masuklah frekuensi cari ni, kita nak cari apa? Nak cari 10. So kita key in 10. So dia akan check adakah L ni which is 10 sama dengan A1. So bila loop pertama dia check di sini. Betul. So bila betul dia akan kira bilangan K jadi 1. Check pula untuk loop kedua. No, 20. Check pula ketiga. Yes. So dia akan tambah lagi jadi 2. So dapatlah frekuensi. Begitulah seterusnya. So by the end, selepas habis dia execute benda ni, dia dapatlah bilangan carian kita tadi tu. Maksud dia kalau dia masuk case ni, dia cari dapatlah dia akan return frekuensi dia 3. Betul tak? Sebab ada 3 lagi satu kat sini. Boleh? So boleh buat tak? Nampak? Yang penting awak faham dulu, nanti tengok balik coding tu macam mana nak buat dia. Itu dalam amali tu boleh apply. Okay. Ada apa nak tanya sampai sini? So kita dah boleh buat carian based on data. Sekarang kita boleh buat carian dan kira frekuensi pula. Ada? Nak tanya soalan? So berapa jam? Okey, ada masa lagi. Ada soalan? Tak ada. Okey, kita teruskan dulu. Okay, cuba tengok contoh lah. So, ni output dia lah. So, sampel tadi, program tadi dia run. Sekarang dia masuk size array 5. So, dia akan create array A tadi 5 bilangan dia. So, indeks 0 sehingga 4. Dan dia pun input lah data ni. So, loop yang pertama akan buat benda ni. Dia input data letak dalam dia punya indeks. Betul tak? Loop yang ni lah. Ni loop yang pertama yang ni. Loop yang ni. Okay. Yang ni untuk input. Okay, so loop ni adalah untuk input. Okay, so yang ni loop untuk carian. Dia tak boleh sekali dalam satu loop sebab kita kena input dulu. Bagi ada data dalam array baru boleh cari balik. Betul tak? Kalau awak dah input, tiba-tiba nak cari, nak masuk search item tu di mana? Betul tak? Alright. Okay. So, selepas dah habis loop untuk input data tadi, then dia masuk, dia keluar ni. So, user pun masuk nombor 20.
So dia akan cari balik, loop balik 5 kali based on array ni. Dia check, tak jumpa. Dia jumpa dekat yang kedua, so kira 1. Kira lagi, sambung lagi loop, jumpa pula lagi, so dia akan jadi 2. Itu maksud dia. So kita boleh apply macam mana? Contoh, katalah awak ada apa nama ni, array yang simpan markah pelajar hingga 100. Okay. Kemudian awak kira average bagi semua markah pelajar ni, dapatlah average sekian-sekian. Kemudian awak nak tengok berapa bilangan pelajar yang below average. So dekat condition dekat sini, contoh kalau ni sama dengan, so kita boleh buat dia if L below or equal average. Tapi terbaliklah dia jadi jarang. Dia akan jadi if A I below or equal average. So katalah kita dah ada nilai average, average. So bila dia perform condition ni, dia check adakah value dalam index tu lebih rendah pada nilai average. Kalau lebih rendah, dia kira bilangan dia. Faham tak? Sama juga lah sebaliknya, nak cari yang lebih besar ataupun lebih tinggi dari average. Kena ubahlah. Benda ni duduk depan lah, dia nak check yang ni dulu. Dia check adakah elemen dalam index semasa bagi array tu, contoh bila start dengan loop kosong, dia check adakah elemen dalam index kosong lebih rendah pada average. Kalau lebih rendah pada average, dia akan kira. Jumpa lagi, tambah lagi 1. Jumpa lagi, tambah lagi. Dapatlah berapa bilangan yang rendah pada average. Betul tak? Sama lah sebaliknya untuk kira lebih pada average. Contoh awak nak buat carian. Nak kira berapa pelajar yang dapat markah lebih 80. So cuma ubah carian kat sini lah. Dia punya kriteria carian dia. Nak buat cara carian sama juga. Nak buat looping dia, still macam ni jugalah. Dia kena ada loop pula untuk buat carian. Okay. Right. Oh, habis lah. Habis lah. Belum di end lagi. Tarik balik. Okay. Baik, kalau nak tanya untuk array, ada soalan tanya tentang array? Baik, nanti bila kita dah belajar method, kita boleh gunakan method juga untuk array. So awak boleh susun awak punya program ni lebih sistematik. Okay. Tapi kalau tak pakai method pun sebenarnya boleh buat array ni. Cumanya dia akan pakai looping lah. Memang akan pakai looping lah. Untuk nak input kena pakai looping. Nak display kena pakai looping. Nak buat carian pun kena pakai looping juga. So dalam program awak tu bila array mungkin akan guna lebih dari satu loop. Tapi ingat, bila kita pakai array ni, loop kita berdasarkan apa? Kita guna looping ni untuk array ni berdasarkan apa? Apa tujuan kita loop untuk array ni? Bilangan? Bilangan apa? Cepat, nak ambil gambar. Okay, so kita loop, kita nak ikut bilangan index dalam array tu, betul tak? So kalau array tu size dia 100, kita nak loop 100 kali. Betul? Dan setiap loop kita nak buat apa, kita pulanglah. Kalau nak input, kita input lah pada setiap index. Kalau nak cari, kita carilah pada setiap index. Dan disebabkan index kita mula dengan kosong, sebab tu kita set loop kita mula dengan kosong, tak mula dengan 1. Dan dia punya maksimum dia adalah less than. Dia tak pakai less than equal. Betul tak? Sebab kita nak kurang daripada 1. Kalau 10 dia 9 saja, betul tak? Kalau awak ingat berarti sebenarnya boleh buat looping ni. Boleh buat looping. Boleh buat array ni, senang saja. Okey, contoh katalah kita nak buat satu array. Kita nak buat, katalah kita nak buat satu program untuk simpan nama dan nombor metrik, simpan sahaja. Okay. Kalau kita pakai variable biasa, kita cuma boleh simpan satu nama, satu nombor metrik dalam satu masa, betul tak? Tapi kalau kita gunakan array, based on size array, kita boleh simpan atau banyak mana pun yang kita nak. Okay. So katalah kita yang atas-atas tu input semua kita letaklah semua. So katalah kita letak statement boleh pakai integer. Katalah nak pakai
Apa ni? Okay. So, la ilaha illallah. Okay, so katalah kita nak create satu Okay, katalah kita nak create satu array untuk simpan nama. Okay, so kita akan define, kita akan declare apa tangan dia. Dah set lah, stylus only. Okay. So kita akan create array, katalah kita pakai array string name, so nak declare mesti string, kemudian simbol ni, betul? Kemudian nama dia, name, kemudian sama dengan, kemudian ada new kan? New, kemudian string, kemudian size dia, katalah 10. Betul? Kita declare dan create size. Kemudian satu lagi, katalah saya pakai metric number, ada abjad. Okay, anggapkan metric number ni number saja. So kita akan pakai integer metric, contoh dia nama dia new int 10 juga. Okay. Kemudian kita nak isi data dekat dia. Kita buat apa? Of course kalau rajin awak kena set macam mana? Awak kena system.out.print, please enter name. Kemudian awak kena kalau nak buat single ni kita kena name untuk indeks 0 sama dengan, katalah kita pakai nama apa? Get. So get dot next string kan. So next line. Macam tu. So awak kena ulang 10 statement. Betul tak? Sama juga untuk metric number, kena ulang. Untuk metric number pun metric 0 sama dengan get dot next integer. Kena ulang 10 kali. Kalau 10 mungkin admin boleh buat. Kalau 100 dia no tulis. So kita pakai looping. Apa yang kita buat? Okay, so apa yang kita buat? Kita akan buat satu loop. Nak pakai for loop boleh, while loop pun boleh. Senang kita pakai for loop lah. Satu statement saja. So for integer, kemudian kita punya counter bagi loop ni terpulang lah. Nak pakai I pun boleh, nak pakai lain pun boleh. Katalah saya pakai n. So integer n sama dengan 0. Kalau for dia dalam tu dia semicolon juga Kemudian selagi n ni lebih kecil daripada, awak boleh tulis dekat sini sama ada name.length. Sebab kita nak size 10 dia kan. Ataupun 10 tu pun tak apa, memang tak berubah dah. Betul? Alright. Kemudian I sama dengan I pula. So dekat sini n sama dengan n tambah 1 ataupun n plus plus. Okay. Kemudian kita nak buat apa? Sekarang ni kita nak input. So dia akan ulang. So kita buat apa? Kita akan coding dia dalam benda tu lah. So kita akan tulis balik yang tadi tu lah. So name, tapi dekat sini tak boleh pakai kosong, kita kena pakai n sebab nak sama dengan 0 sampai 9. Betul tak? Kemudian sama dengan tadi kita pakai get, so get dot next line. Kemudian metric n sama dengan get dot next integer. So siap. Apa yang kita dapat sekarang ni, kita buat satu loop. Untuk setiap loop tu terima input, dia akan masukkan dekat item yang berkenaan.
Bila loop ni kosong, dia akan masuk input name dan matrix number ni pada indeks yang berkaitan bagi setiap array tu. Setelah saya masuk Cypher, scan matrix number. So Cypher tu akan duduk dekat indeks kosong, array name, matrix number tu akan masuk dekat indeks kosong, array matrix. Begitulah seterusnya sampai 10 ulangan, sampai indeks 9, so dapat lengkaplah input kita. Settle, selesai, betul tak? Kemudian katalah kita nak paparkan balik. So nak paparkan balik, katalah, Allah tak cukup ruang lah. Saya buat di sini lah So katalah kita nak paparkan balik. Selepas kita dah input semua, nak tengok balik apa data dalam array tu. So kita buat macam mana? Kita nak sistem dot favorite semua elemen dia lah, betul tak? Kalau biasa kita buat macam mana? Kita akan sistem .print. Dalam ni kita tulis name, kemudian kalau indeks kosong, tindih hujung. So apa yang dia buat sekarang ni, dia akan output, dia keluar balik elemen bagi indeks kosong dalam array name, betul tak? Kita kena ulang untuk setiap indeks dia. Betul juga dengan matrix number. So nak memudahkan kerja kita buat apa? Kita pakai apa? Macam mana orang nak paparkan balik semua data dalam array tu? Macam mana? Kalau tak nampak ni, tak faham ni. Katalah selepas saya dah masuk, kita dah masuk semua data, kita nak paparkan balik semua data tu. So, kita nak ulang benda ni, betul tak? Dengan dia punya indeks ni kosong sehingga dia punya ujung dia. So, kita pakai looping juga, betul tak? Kita create satu lagi loop. For, nak pakai n juga kan, nak pakai I pula pun boleh. Kemudian condition dia sama, I lebih kecil daripada 10, I plus plus. Kemudian dalam setiap loop ni kita buat apa? Kita letaklah benda ni dalam ni. Tukarkan ini kepada I. So setiap kali loop ni, dia kan output dah elemen tu. Data tu. So senang kan? Dah boleh buat output dah. Kalau nak buat carian, tengok boleh hantar tadi. Kita input dulu apa-apa. Kemudian kita loop. Okay, contoh kalau kena padam sayang tu pula. Okay, kat sini So katalah tadi kita dah input, kita nak cari balik. Okay, katalah kita nak cari certain matrix number. Boleh faham Okay, so kita akan buat apa? So mula-mula kita akan suruh SOP enter name. Okay. Kemudian dekat sini, katalah kita pakai variable search name sama dengan get.next, dia kena mesti string lah benda ni. So next line. Kita faham Maksudnya kita input satu untuk kita cari nama dia. Dan benda tu akan masuk dekat search name. Okay, kemudian kita buat apa? Kita akan buat loop. So kalau nak pakai while loop pun boleh sebenarnya. So kalau while loop macam mana? Katalah saya nak pakai carian nama apa? X pula. So dekat sini integer X sama dengan kosong, while X lebih, okay. Tadi pakai while X. So kita nak compare tu tak? So kita nak cari apa? So adakah data dalam, ni nama ke? Tak apalah nama lah. So adakah name kemudian elemen bagi X, sebab kita pakai X sekarang ni. Okay, so adakah elemen bagi X tu sama dengan search name? Faham? So kalau betul dia buat apa? Dia akan SOP, SOP ni sistem print lah. So dia akan print, dekat sini dia akan print, kata dia akan print, so dia print name X. Kemudian update X sama dengan X tambah 1 and Y. Ataupun tutup kurungan. Dah gabung pula ni. Inilah, tutup ni lah. Okay. So apa yang dia buat sekarang ni, katalah kita dah masuk tadi, dah nama mal pelajar, matrix number dah masuk. Sekarang kita nak search. Nak cari, ada tak pelajar nama Saiful? Contoh dia. So kita pun input, dah masuk dekat search ni. Betul? Kemudian dia buat loop ni,
dia akan loop based on bilangan variable 10 juga. Sorry. Silap lah. Sorry, yang ni dekat if ni. Tak, padam dulu. Jadi awak faham kan ada ni kan? Input saya padam ya. Silap sikit. Baik. Okay. So yang ni adalah selection dia, if. So while dia lain lah. Katalah kita pakai tadi, X sama dengan 1. While. So yang ni samalah X lebih kecil daripada 10. Nampak itu loop dia. So dalam loop ni dia buat apa? Bila setiap loop dia check pula, adakah nama bagi indeks semasa sekarang ni indeks kosong, nama tu sama tak dengan search name yang kita input search cipher tadi, itu maksud dia. Kalau ada dia akan display. Kalau tak ada dia akan skip untuk round berikutnya pula. So katalah dalam array kita tadi ada 10 orang pelajar nama Saiful, so dia akan print out 10 Saiful tu lah. Maknanya kita cari yang sama dengan search criteria kita, betul tak? Mudah kan? So macam kita boleh buat dengan array sebenarnya. Itu sahaja. Kalau tak jumpa, kita boleh buat dekat sini. Sebelum ni kita boleh buat else, apa dia? SOP not found. Name no student name apa-apa boleh buat. Maknanya tak jumpa dia keluar no student. Tak ada nama dalam tu. Boleh? Tak apa, nanti saya akan cuba buat satu program yang manipulate array ni. Kita tengok macam mana dia punya apa nama ni syntax dia dan macam mana output dia kita kan. Dan benda ni memang banyak membantu untuk assignment sebab assignment memang tanya benda ni lah. Kalau awak dah tengok soalan, dah dapat soalan, banyak yang dia tanya nak tengok berapa bilangan hadir, bilangan contoh lah, berapa bilangan sekian-sekian, berapa persen untuk sekian-sekian, semua tu kena apply dalam array. Okay, sampai sini dah apa nak tanya? Oh, boleh ambil abang orang tidur. Masih video. Okay. Ada soalan? Sampai sini boleh faham tak? Okay, kalau masih sama-sama masih tak faham, tolong jelaskan, bagi faham segera. Sebab kalau awak tak faham benda ni, pertama assignment tak boleh buat, kemudian nak sambung metod dan sebagainya lepas ni lagi tak faham nanti. Okay, so kalau tak mau jumpa saya, tanya saya, boleh tanya pasal masing-masing lah. Nak jumpa saya, tanya saya pun boleh. Tapi make sure awak bagi faham cepat-cepat. Jangan tunggu nak exam baru nak tanya, baru nak bagi faham, tak cepat lah. Bila awak faham benda ni, dia senang sahaja. Program ini saya cakap tadi senang je, macam makan Maggi ni. Kan? Letak, swap. Okay. Ada soalan tak ada? Baik, so kalau tak ada soalan, kita stop sampai sini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah untuk hari Sabtu kan? Gantian kita hari Sabtu ada ganti kan? Pukul 10-11, betul tak? Kan tak ada? Ada kan? Betul? Tak apalah, nanti saya cek balik. Nanti saya maklum dalam WhatsApp kalau ni So kalau ada kelas, kita akan buat kuliah, kita akan tengok balik hari ini. Kalau tak ada, kita akan sambung minggu depan lah. Baik, so terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi, jadi elok. Lambai-lambai sikit, tak jumpa dulu. Okay. Baik, Assalamualaikum. Boleh bersurai.